Guys, semalam aku dikejutkan dengan satu order luar biasa guys. Datangnya dari Melody. 8 helai terus dia angkat brother. Lepas sembang-sembang baru tahu rupa-rupanya dia owner restoran kat Tanjung Malim nama Gudang Rasa. Nanti kalau korang lalu sana, singgah-singgahlah makan kedai dia. Dan kepada Melody, thank you so much my brother for your support. Dan kepada korang jangan lupa untuk dapatkan Wano Doodles edition ini. Okay, link aku tinggalkan di ruangan pin komen di bawah. So jom, let's proceed with the content. Kaido menghayunkan kanabonya menghentam Luffy dengan dentuman yang cukup keras membuatkan Luffy langsung tidak sedarkan diri. Sambil agent CP0 hanya melihat serangan terakhir Kaido itu ke atas Luffy, beber jelas di hadapannya. Momonosuke yang menyadari bahawa sesuatu besar telah berlaku dan dia berkata, "Aku tidak lagi dapat mendengar suara Luffy." Kaido berdiri hampir dengan Kapten Mugiwara Pirates. Melihatnya dengan penuh teliti, Luffy memuntahkan angin sambil tubuhnya melayang dan tubuh Longlai Luffy jatuh ke tanah. Lantas Nerete mengumumkan pemenang bagi pertarungan Super Heavyweight di atas Skull Dome, Kaido, the King of the Beast. Dengan penuh berang, Kaido merenung wajah agent CP0 yang mengganggu pertarungan epiknya. "Jadi kau betul-betul dah bersedia apa yang akan berlaku seterusnya?" Sambil berdiri kaku, tangan kanannya memeluk tubuh, tangan kirinya menarik sedikit topinya itu, menantikan nasibnya yang berupa kanabo dari The King of the Beast yang berlumuran dengan konker haki. Sebuah dentuman besar telah berlaku di atas bumbung Onigashima. Sambil terpercik-percik aura haki milik Kaido, tiba-tiba istana dikejutkan dengan semburan api. Terbeliak biji mata lelaki ini apabila perkara yang disaksikannya adalah sosok seorang maharaja lautan yang telah pun selesai pertarungannya dan kini akan menyapu bersih segala kotoran yang berbaki di rumahnya. Lantas Kaido bersuara, "Di mana pemimpin kamu semua? Dia perlu menyerah. Luffy telah pun mati. Sekiranya ada lagi yang berhasrat untuk bertarung, sila tampil ke hadapan." Perkara tersebut membuatkan lanun-lanun Beast Pirates menjerit kegembiraan atas kejayaan leader mereka. Law kemudiannya menghadap Kid dan berkata, "Suara Luffy telah lenyap." Dan dari reaksi Kid, kita faham bahawa seolah-olah dia tidak dapat mempercayai apa yang telah berlaku kepada Luffy. Dan Chopper tidak lagi dapat menahan kesedihan ini lalu menjerit menangis mengenangkan kapten tercintanya yang telah pun mati. Begitu juga dengan Nami yang tidak dapat menerima takdir ini. Sambil memerhatikan dari atas, Kaido mengumpulkan tenaga api dari dalam mulutnya dan melepaskan ke arah Nami yang mempersoalkan kenyataan tentang Luffy. Namun mujur ada Marco yang bingkas, tangkas menghalang serangan Kaido sambil meniup api semangat di dalam diri mereka supaya mereka terus berjuang sehingga peperangan ini selesai. Kemudian Kaido menegaskan lagi rancangannya sebelum ini tidak akan terjejas. Dia tetap akan meneruskan projek New Onigashima-nya itu. Seluruh negara ini akan kutukarkan menjadi kilang senjata terbesar. Wanita, kanak-kanak akan aku gunakan semua. Semua adalah hamba kepada aku. Apabila kalian penat, kalian akan mati. Kerana hanya itu harga diri kalian. Kerana akan ada yang akan gantikan tempat kalian. Samurai-samurai yang mendengarkan ancaman Kaido itu mula luntur sedikit semangat juang mereka. Mengenangkan anak-anak dan isteri mereka turut terkena tempias hasil dari kegagalan mereka pada hari ini. Sekali lagi Kaido menjerit, "Bawa kemari Momonosuke. Peperangan ini tidak akan tamat selagi aku uruskan dia." Melihatkan Kid dan Law yang telah pun kepenatan terbaring, konco-konco Beast Pirates cuba menghampiri kedua-dua kapten itu untuk menamatkan riwayat mereka. Law dan Kid yang tersangat kepenatan setelah mereka hampir mati setelah mengalahkan Yonko Big Mom dilihat sedikit cemas dengan kunjungan mengejut konco-konco Beast Pirates ke arah mereka. Namun mujurlah ada Jin Bard dan seorang lagi kru yang melompat ke tengah-tengah deruan serangan musuh dan melindungi kedua-dua kapten itu. Kemudian kita diperlihatkan dengan usaha-usaha Minks dan samurai yang berusaha menyelamatkan diri mereka serta nakama mereka dari istana Kaido yang mula untuk hangus itu. Kemudian setelah mendapat sedikit rehat, Kid dan Law berdiri semula untuk menyambung pertarungan dan Law dilihat sedikit mencemuh Luffy kerana telah dahulu gugur dalam peperangan ini. Di bahagian yang lain kita dapat melihat Momo yang sedang menarik Pulau Onigashima merintih mengatakan bahawa bagaimana mungkin dia dapat mengalahkan Kaido sedangkan Luffy sendiri pun kalah. Namun Yamato tetap memaksa Momo untuk berlawan dengan Kaido sehingga ke nafas yang terakhir kerana itulah tekad seorang samurai. Dan aliansi yang lain telah
lelah dan begitu jugalah Kaido. Namun Momo tetap dengan pendiriannya untuk menyerah kerana jika diteruskan, lebih ramai angka korban akan tercatat. Namun Yamato tetap bertegas untuk mereka bertarung kerana penghambaan juga kematian yang hanya dilewatkan, dan menyerah bukanlah penyelamat. Inilah apa yang seluruh daimyo Wano lakukan apabila mereka mempertaruhkan nyawa mereka ketika menentang Orochi. Pertarungan 20 tahun yang lepas akan diputuskan pada hari ini. Kalau kau nak abaikan perjuangan mereka, maka mari kita hadapi kematian bersama-sama. Mendengarkan kata Yamato, Momo terpaku sambil kita dapat melihat samurai-samurai Wano yang masih berjuang dan wajah penuh iltizam dari Yamato untuk turut meneruskan perjuangan yang berbaki. Pada masa yang sama juga, Kaido masih lagi terus menunjukkan kengeriannya dengan membakar samurai-samurai yang ada di situ. Kemudian scene beralih ke arah bumbung Onigashima sambil kita diperlihatkan dengan Luffy yang terbaring layu. Tiba-tiba kedengaran suara Zunisha yang memanggil Momo. Momonosuke, aku boleh dengar sekarang. Setelah sekian lama, akhirnya gendang kebebasan kembali berpalu. Setelah 800 tahun, akhirnya dia di sini. Momo yang tidak mengetahui apa-apa bertanya, siapa yang di sini? Joy Boy, dia telah kembali. Dan di panel ini kita dapat melihat Luffy yang kembali bernyawa dan tersenyum sambil panel menunjukkan Zunisha yang berdiri di luar Wano. Luffy tertanya-tanya apa yang telah berlaku pada dirinya dan macam mana dia boleh berdiri walaupun dia telah kalah. Dan sambil kegendang terus asyik berbunyi, Luffy berkata, tapi macam mana pun aku rasa macam seronok pula. Dari bawah Onigashima, Momo tersentak dan tertanya, Luffy itu Joy Boy? Hah? Itukah yang Zunisha cakap? Kata Yamato. Dan kita dipertontonkan beberapa panel yang menunjukkan mereka-mereka yang menyedari Luffy telah come back. Sanji melihat ke arah Shilling dan menyebut nama Luffy. Kid, Law juga terkejut menyedari perkara ini. Bos Hyogoro berkata, adakah itu awak, Mugiwara no Hito? Hey, Luffy masih bernyawa, kata Marco. Nami serta Otama terus menangis mengetahui hal tersebut. Kemudian scene beralih jauh ke Marijoa sambil kita dapat melihat perbualan Gorosei dari luar Pangga Castle mengatakan bahawa mereka telah kehilangan seorang ejen elit dan membuatkan Kaido sangat-sangat marah. Apakah tujuannya? Kemudian Shinji Garcia Saturn mengatakan, macam mana kalau aku bagi tahu suatu hari nanti di masa hadapan kita akan merayu supaya perkara ini berlaku, kerana keutamaan untuk menghapuskan bahaya harus dikehadapankan. Kemudian Gorosei Gandhi berkata, di setiap era cubaan world government untuk mendapatkan Gomu no Mi hanya berakhir dengan kegagalan setelah 800 tahun. Kemudian Gorosei Janggut berkata, seolah-olah Devil Fruit ini cuba melarikan diri dari kita. Kemudian seorang lagi Gorosei berkata, semua Zoan Devil Fruit memiliki will mereka tersendiri dan Devil Fruit ini memiliki nama untuk seorang dewa. Nama lain bagi Devil Fruit Gomu no Mi adalah Mythical Zoan Hito no Mi model Nika. Sambil di panel ini kita diperlihatkan dengan sosok Luffy yang penuh keceriaan melompat melatar belakangkan bulan. Gorosei itu menyambung, Devil Fruit ini memberi keupayaan kepada pemakannya untuk memperoleh tubuh getah, bertarung dengan teknik sesuka hatinya, membawa senyuman kepada ramai orang, The Warrior of Liberation, dan juga dikenali sebagai Nika, The Sun God. Dengan kebangkitannya akan memberi tubuh getahnya peningkatan dari segi fizikal dan lebih kebebasan. Dikatakan di seluruh dunia tiada Devil Fruit yang lebih gila dari Devil Fruit ini. Kemudian scene beralih ke arah Onigashima dan kita diperlihatkan dengan Luffy yang berkata, oh, aku rasa aku boleh buat macam-macam sesuka hati aku. Aku rasa aku boleh lawan lama lagi. Jantung aku pun bunyi kelakar. Inilah puncak kuasa aku. Gear 5. Scene kemudiannya beralih ke arah bawah sambil diperlihatkan Kaido yang masih mengamuk. Namun dia terlihat ramai yang di bawah melihat ke atas, membuatkan dia tertanya-tanya apa yang telah berlaku. Dengan penuh kehairanan sambil memerhatikan ke atas, dia tertanya-tanya di dalam hatinya apa yang sedang berlaku di atas bumbung sana. Tiba-tiba bumbung Onigashima mula berberantakan sedikit demi sedikit dan aura Hou Shokohaki Gear 5 Luffy terlalu kuat sehingga kan Beast Pirates yang berada di bawah telah pun hilang kesedaran mereka. Law dan Kid juga turut kehairanan. Adakah ini angker Luffy? Dan Chopper yang bermata kaca kembali teruja setelah mengetahui kaptennya masih hidup. Tiba-tiba satu tangan raksasa meraih tubuh gergasi naga Kaido. Rupa-rupanya itu tangan Luffy, dan di sini kita dapat melihat tubuh Luffy dalam Gear 5-nya. Rambut dan bajunya bertukar ke warna putih. Tubuhnya diselubungi awan putih menarik Kaido semula ke atas menyebabkan mata Kaido terbeliak. Luffy kemudian memeluk tubuh naga Kaido itu dengan tangan raksasanya. Setelah tersengih, Luffy memutar-mutar
melemparkan tubuh naga perkasa Kaido itu, kemudian menghantam Kaido ke tanah, ke kiri dan ke kanan. The Mighty Kaido teruk di lanyak Luffy sehingga tersungkur ke tanah. Namun Kaido kembali bangun dengan kepalanya yang pening. Namun dia kembali tersenyum setelah menyadari yang Luffy terselamat dan berterima kasih kepada Luffy. Seterusnya giliran Kaido untuk menyerang. Dia memulakan rematch mereka berdua dengan semburan api dari mulutnya. Luffy terkejut hingga terbeliak biji matanya melihat api yang sedang meluru ke arahnya, dan dia kemudiannya menggenggam tanah di bumbung Onigashima dan mengangkat tanah tersebut seolah-olah tanah itu adalah getah. Dengan bersusah payah, Luffy menahan tekanan api dari mulut Kaido itu, kemudian melepaskan kembali ke arah Kaido, membuatkan satu ledakan besar terhasil, dan perkara itu membuatkan Luffy ketawa terbahak-bahak tanpa henti. Dan di panel ini akhirnya kita diperkenalkan secara rasmi Gear 5 milik Monkey D. Luffy. Namun setelah diletupkan dengan api miliknya sendiri, Kaido masih dapat untuk bangun semula dan memohon maaf kepada Luffy tentang tadi kerana dia tidak ingin untuk menang seperti itu. Luffy memaafkan Kaido dan mengajak Kaido untuk mengakhiri pertarungan mereka. Namun Kaido mengatakan yang dia sudah yakin bahawa Luffy telah pun mati seketika tadi, dan perkara ini juga diakui Luffy, dan Luffy kembali tertawa. Kaido kemudian memberi komentar terhadap Devil Fruit Luffy, memandangkan dia mampu untuk memindahkan kuasa getahnya kepada benda. Bermaksud Luffy telah pun membangkitkan kuasa Devil Fruit Paramecianya. Namun ada sesuatu yang membingungkan Kaido kerana perubahan bentuk tubuh badan adalah elemen rasmi Devil Fruit Zoan. Sambil Kaido melancarkan serangan ke arah Luffy yang sedang berlantunan di atas tanah, dan Kaido berjaya melahap tubuh Luffy. Namun Luffy berdiri dari dalam mulut Kaido, melapangkan rahang Kaido dengan kekuatannya. Namun dengan tenaga berbaki, Kaido kembali menutup mulutnya secepat yang mungkin dan kemudian menelan tubuh Luffy keseluruhannya. Namun tiba-tiba dari dalam perut Kaido, Luffy menyerang Kaido dari dalam tubuhnya dengan begitu liar, dan Luffy kemudian mengeluarkan teknik belonnya, membuatkan perut Kaido membengkak, dan perkara itu membuatkan Kaido menjerit kesakitan. Terbeliak dan terlopong mulut Yamato, dan Momo melihatkan Kaido yang dibudi teruk. Yamato berkata, "Apa benda tu? Apa dah jadi ni? Macam mana Kaido boleh jadi buncit tiba-tiba? Tu bentuk baru dia ke?" Melihatkan tubuhnya, Kaido mengatakan yang tubuhnya bukan diperbuat dari getah. Apa yang tak kena pada tubuhnya? Sementara dari dalam tubuh Kaido, Luffy telah menjumpai cahaya untuk dirinya keluar. Tiba-tiba tangan Luffy keluar dari mata Kaido yang terus meraih hidungnya. Gomu Gomu no Escape Rocket. Dan dengan itu Luffy kembali bebas dari dalam tubuh Kaido. Luffy yang menikmati pertarungan ini tersengih dan kemudian menghembuskan udara dari mulutnya, membuatkan dirinya tertolak jauh ke langit dan memasuki awan hitam. Yamato dan Momo yang masih lagi tidak mengetahui apa yang sedang berlaku hanya menyaksikan dengan penuh kehairanan. Dan dari dalam awan, Luffy menjerit, "Gomu Gomu no Giganto!" Kemudian Luffy muncul dengan tubuh yang sangat besar sebesar tubuh gergasi dan mengangkatkan kakinya untuk memijak tubuh Kaido. Namun Kaido berjaya mengelak dan menggigit perut Luffy. Namun Luffy tidak menyerah. Dengan tubuh gergasinya, dia meragut tanduk Kaido dan menggenggam tubuh Kaido dan menghayun-hayunkan tubuh Kaido di sekeliling tubuhnya seolah-olah sedang bermain tali skipping. Dan Luffy cuba untuk menghentam Kaido ke tanah dengan teknik skipping itu, namun Kaido lebih pantas menghamburkan nafas berapinya, dan semburan itu terlalu dekat dengan Luffy sehingga kan Yamato di sini merisaukan Luffy yang di panel ini keseluruhan tubuhnya rentung dijilat api blast breath milik Kaido. Tubuh Luffy yang hangus itu dilihat perlahan-lahan jatuh ke tanah, namun sungguh menakjubkan. Walaupun dengan semburan api pada jarak dekat itu, Luffy masih lagi terselamat, dan kita dapat melihat wajah Luffy di sini yang mula serius tidak seperti sebelumnya yang tergelak-gelak ketika bertarung. Dan Luffy mula menghayun-hayunkan kakinya yang terlihat seperti roda, dan kayuhan kaki Luffy itu sungguh kencang sehingga api mula keluar dari belakangnya, dan Luffy meluncur kembali naik ke atas bumbung Onigashima. Kemudian Luffy mula menghayun-hayunkan penumbuknya untuk menyerang Kaido, namun Kaido juga turut bersiap meluncur ke udara sambil dari belakang Kanabo Kaido terpercik-percik aura Haushoku Haki. Ketika Luffy menghampiri Kaido terlebih dahulu menghantam Luffy dengan serangan Ragnarok yang cukup padu sehingga kepala gergasi Luffy tertanam ke dalam istana, menyebabkan mereka-mereka yang berada di dalam istana dapat melihat kepala gergasi Luffy itu dengan jelas. Law, Kid, Chopper, Nami dan Otama bahkan lebih terperanjat lagi sehingga mata mereka terbeliak keluar. Luffy kemudian menarik keluar semula kepalanya dari lubang tersebut, dan sekembalinya Luffy ke atas bumbung, Kaido hanya menantikan Luffy tanpa serangan susulan. Kaido mengatakan Luffy ketika ini sama seperti dalam komik, dan walaupun pertarungan ini sangat menghiburkannya, namun Luffy pasti sudah sampai ke hadnya dan Luffy tidak akan sama sekali dapat mengalahkannya. Luffy hanya membalas dengan menyuruh Kaido untuk diam. Kemudian Luffy berkata, "Siapa yang dah sampai limit, ha?" Dan tiba-tiba Luffy perlahan-lahan kehilangan tenaganya sampai bujur wajahnya, dan tiba-tiba lutut Kaido juga menyembah bumi, dan Kaido hanya mampu untuk berpaut pada kanabonya sahaja mengisyaratkan bahawa
Kaido juga turut sampai ke limitnya. Luffy mengatakan bahawa sebelum ini dia diambang maut dan Gear 5-nya ini sangat memakan tenaga yang banyak. Kaido kemudian memberi jaminan kepada Luffy bahawa setelah kematiannya, seseorang akan menyampaikan hikayat betapa hebatnya Luffy bertarung di sini. Namun Luffy berkata dia tidak memerlukan semua itu kerana setelah kematian kita, apa yang tinggal hanyalah tulang belulang. Yamato kemudian mengesahkan bahawa sosok tersebut sudah pasti adalah Luffy, namun tidak kelihatan seperti dirinya disebabkan rambut dan bajunya bertukar putih. Dan Momo kembali dapat mengesan yang suara Luffy hampir mati sekali lagi. Kemudian Luffy sekali lagi dengan kuda-kuda Gear 2-nya menyeru keluar Gear 5-nya sambil memanggil-manggil nama Momo, Tama, Kinemon, Pedro, dan di panel ini Luffy sepenuhnya kembali ke mod Gear 5-nya. Kaido yang melihatkan Luffy menyarankan agar Luffy berhati-hati atau Luffy akan mati. Namun Luffy mengatakan yang dia sedikit pun tidak takutkan kematian dan mengarahkan jantungnya untuk terus bergendang sekali lagi. Dan di panel ini kita dapat melihat tulisan seolah-olah jantung Luffy berdetak semula, The Drum of Liberation. Luffy kemudiannya kembali dengan mod jenakanya dan ketawa sambil berjalan di hadapan Kaido tanpa sebarang desakan untuk bertahan, membuatkan diri Luffy luas terbuka untuk diserangan dari Kaido. Dan Kaido memanfaatkan peluang tersebut menghayunkan kanabonya. Sungguh pun Yamato mengisyaratkan Luffy untuk berhati-hati. Di panel ini kita dapat melihat seolah-olah Luffy sudah pun memperkirakan kekuatan hayunan kanabo tersebut dan membiarkan sahaja. Dan di sini kita dapat melihat kepala Luffy tidak terkesan dengan serangan kanabo Kaido. Sungguh pun dilapisi Hau Shokuhaki. Yamato sangat terkejut melihat keadaan Luffy, manakala Luffy kembali mengayuhkan kakinya begitu laju sehingga berbentuk roda dan cuba melarikan diri dari Kaido. Kaido mengejar Luffy dan menghentam tepat ke ubun-ubun Luffy. Namun serangan tersebut telah menyebabkan tanah seolah-olah bertukar menjadi getah, menyerap serangan Kaido dan melantungkan Luffy ke udara. Luffy kemudiannya memutar-mutarkan tubuhnya menghinggap ke sebuah batu di situ, dan setelah kiraan 3, 2, 1, Luffy mengumpulkan Haushokunya dan meluru ke arah Kaido dengan laju sambil memutar-mutarkan tangannya. Kaido yang menantikan kunjungan serangan Luffy menjadi tertanya-tanya bagaimana Luffy boleh berubah menjadi putih. Sambil Kaido juga menghayunkan serangan, Kaido masih lagi belum mendapat jawapan kekuatan dan kuasa musuh yang berada di hadapannya itu. Dia guna Busu Shokuhaki dan Haushokuhaki dan mampu untuk pindahkan kuasa Devil Fruit-nya kepada benda lain. Aku belum pernah berjumpa dengan orang yang mampu bertarung sebebas ini. Dan sebelum pertembungan besar berlaku, Kaido mengatakan yang tiada siapa di dalam dunia ini mampu untuk mengalahkan dirinya. Namun serangan Luffy lebih pantas menghinggap wajah Kaido, menyebabkan tumbukan Luffy tertanam ke dalam kepalanya hingga terkeluar tangan Luffy di sini. Dan di sini kita dapat melihat betapa teruk wajah Kaido dikemekkan oleh Luffy, menyebabkan Momo dan Yamato menjadi begitu terkejut dengan kemampuan baharu milik Luffy ini. Belum pernah lagi sang raja haiwan buas itu dihajar dengan begitu teruk. Setelah impak tumbukan itu, Kaido dihantam teruk ke tanah sambil darah terkeluar dari wajahnya. Luffy tersenyum dan berkata, "Tidakkah ini menyeronokkan, Kaido?" Sambil Kaido terlentak ke bumi, Luffy hanya bermain-main dengan tanah di situ selayaknya trampolin dan sambil menantikan Kaido untuk bangun. Luffy bertanya kepada Kaido, Kaido, kau rasa apa nama untuk serangan aku tadi? Gomu-gomu no apa Namun Kaido tidak menghairankan soalan Luffy itu. Sebaliknya memiliki sebuah soalan untuk diajukan kepada Luffy. Sambil memegang mukanya, Kaido bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Kemudian scene beralih ke arah Zunisha yang menerangkan siapa Luffy sebenarnya. "Setelah sekian lama tidak aku dengari irama ini, Joy Boy, terasa seolah-olah kau berada di sini. Jantung aku menari-nari sekarang ini. Tidak dapat disangkal lagi. Ramalan dahulu adalah sebuah kenyataan. Aku akan meletakkan sepenuh harapan aku kepada budak ini." Kemudian bersambung ke arah Luffy yang menjawab persoalan Kaido tadi dan mengatakan bahawa dirinya adalah Monkey D. Luffy, orang yang bakal mengatasi Kaido dan menjadi the king of the pirate. Mendengarkan jawapan Luffy, Kaido kelihatan lega kerana Luffy masih lagi lantang bersuara dan mengakui bahawa apabila minda dan tubuh mampu untuk menyeimbangi kuasa Devil Fruit, maka itulah kemampuan paling tidak masuk di akal. "Aku telah kehilangan banyak dalam peperangan ini, sesuatu yang aku bina sekian lama bertahun-tahun. Pengikutku, istanaku, dan sama juga untuk kau, bukan?" kata Kaido. Namun Luffy membalas dengan mengatakan bahawa dia masih ada sesuatu yang dia ingin ambil semula daripada Kaido. Kemudian pertarungan bersambung semula sambil Kaido melampiaskan sehabis-habisnya serangan bertubi-tubi ke arah Luffy. Namun Luffy tidak menyerah. Dia juga turut membalas serangan Kaido dengan hujanan tumbukannya. Kemudian Luffy berundur sedikit ke belakang. Kemudian Kaido cuba untuk merosakkan tumpuan Luffy bertarung dengan mengingatkan aliansi Luffy pasti akan rentung dek kerana kebakaran yang sedang marak di dalam istana. Namun taktik itu sedikit pun tidak melemahkan fokus Luffy kerana Luffy meletakkan sepenuh kepercayaan terhadap nakama dan aliansinya. Kemudian Kaido kembali menyerang namun mudah dielak Luffy dengan caranya tersendiri. Kemudian Luffy meluru ke arah Kaido sambil memegang
memegang sebilah petir. Sambil disaksikan Kaido dengan penuh takjub, Kaido sekali lagi cuba mengalihkan tumpuan Luffy dengan mengatakan Onigashima tidak akan dapat bertahan lama. Namun Luffy hanya tersenyum kerana telah terlebih dahulu mengetahui helah Kaido. Kemudian Kaido cuba memuji Luffy yang memegang sebilah petir di genggamannya, dan sambil tersenyum Luffy melontarkan petir tersebut ke arah Kaido. Namun Kaido berhasil mengelak serangan sepantas kilat itu, dan Kaido melirik ke arah Luffy dengan tajam dan mengatakan main-mainlah sebanyak mana yang kau suka. Dan Kaido melepaskan sebuah serangan ke arah Luffy. Namun Luffy dilihat seolah-olah bergayut kepada satu kilat yang hadir di situ, dan Luffy menggunakan kilat itu sebagai launcher untuk menghantar dirinya laju meluncur ke arah Kaido. Dan ketika menunggu kehadiran Luffy, Kaido mengatakan bahawa kekuatan sahaja tidak mampu untuk menguasai dunia. Luffy kemudiannya bersiap untuk melepaskan serangan berupa tendangan, namun Kaido lebih pantas mengelak dan menyerang Luffy dengan sebuah hentakan yang cukup kuat, menyebabkan wajah Luffy terkemek, dan Kaido kembali mengatakan bahawa sudah menjadi lumrah dunia ini. Sedangkan Roger langsung tidak memiliki sebarang kekuatan Devil Fruit. Luffy yang terhentam jatuh ke tanah, namun permukaan tanah telah melantunkan semula tubuh Luffy. Dan sambil Kaido siap untuk menyerang lagi, Kaido berkata bahawa Haki mampu untuk mengatasi segala Devil Fruit, dan Kaido pun melepaskan sebuah serangan Thunder Bagua tepat ke arah Luffy. Tubuh Luffy melayang ke udara dan kepala Luffy dilihat memusing, namun dia sempat untuk meragut tubuh Kaido, dan Kaido dilihat sedikit bermasalah untuk melepaskan tangan Luffy dari tubuhnya. Kaido bahkan memukul-mukul tangan Luffy supaya Luffy melepaskan dirinya. Kemudian Kaido berubah ke wujud naganya sambil dia melepaskan serangan bilah angin bertubi-tubi ke arah Luffy. Sungguh pun berkali-kali terkena serangan bilah angin Kaido itu, namun Luffy masih tidak melepaskan tubuh Kaido. Sambil memanggil Luffy untuk turun semula, Kaido melepaskan sekali lagi serangan bola breath miliknya, membuatkan Luffy hangus terbakar. Namun seolah-olah bakal melepaskan tumpukan penamat, Luffy mengarahkan Momo untuk mengalihkan Onigashima kerana ia menghalang serangannya. Dan di panel ini kita dapat melihat Luffy mengeluarkan sebuah tumbukan besar dari awan yang gelap, dan tumbukan Luffy itu bahkan sama besar dengan seluruh pulau Onigashima yang berterbangan itu. Sambil tersenyum, Luffy meyakini Momo mampu untuk lakukannya, manakala Kaido dapat merasakan itu adalah serangan penamat Luffy. Jadi dia menerima cabaran Luffy itu, dan Kaido juga mengeluarkan teknik yang belum pernah lagi disaksikan sebelum ini, sambil dia mengatakan yang 20 tahun dahulu hero negara ini telah dibakar hidup-hidup. Kemudian Kaido mengubah dirinya menjadi naga yang lebih besar, namun kali ini tubuhnya diselubungi api seakan-akan magma berapi. Disebabkan panasnya tubuh Kaido, Luffy terpaksa melepaskan tubuhnya, dan Kaido yakin dia mampu untuk merentungkan penumbuk gergasi Luffy itu. Sambil di panel ini kita diperlihatkan dengan tanduk Onigashima yang terbakar sejenak tersentuh tubuh Kaido. Kemudian kedua-dua Luffy dan Kaido menyebutkan serangan mereka masing-masingnya. Kemudian Luffy teringatkan teknik serangan tanpa sentuh bos Hyogoro. Jadi Luffy yakin dengan serangan ini dia mampu untuk menghantar Kaido ke dasar neraka dengan lafaz Bajrangan. Luffy melepaskan serangannya, dan Kaido mencabar serangan Luffy itu dengan lafaz Flame Bagua. Dari jauh kita dapat melihat betapa dahsyatnya pertembungan kedua-dua kapten itu. Luffy dengan Bajrangan, Kaido dengan Flame Bagua in an epic final blow. Di sini kita dapat melihat Flame Dragon Kaido cuba untuk melahap penumbuk Luffy, sehingga kan tubuh Luffy turut terbakar dari gigitan Kaido itu. Namun perkara itu tidak menghalang Luffy dari terus menekan serangannya itu. Salah seorang dari CP0 yang curi-curi menyaksikan pertembungan dua kapten itu malah melarikan diri kerana dapat merasakan impak besar yang bakal terhasil di situ. Sementara Yamato memberikan semangat kepada Momo untuk terus menarik Onigashima jauh dari impak serangan Luffy. Sambil Kaido melahap penumbuk Luffy, Kaido bertanya, dunia seperti apa yang akan kau hasilkan? Luffy menjawab dengan mengatakan bahawa dia ingin menghasilkan sebuah dunia di mana semua kawan-kawannya dapat makan sebanyak mana yang dorang mahukan. Sambil Luffy kembali memperkemaskan genggaman penumbuknya, dan kita dapat melihat mulut naga Kaido itu terenganga besar sehingga terlucut penumbuk Luffy dari mulutnya. Dan sekarang Kaido defenseless terhadap serangan Luffy, dan serangan Bajrangan Luffy itu akhirnya menerobos tubuh Flame Dragon Kaido, dan penumbuknya mendarat tepat ke wajah naga asal Kaido. Dan Bajrangan itu juga telah menghantar Kaido jatuh jauh ke tanah, dan mulut Kaido termuntahkan darah. Dan Kaido terkenang kembali perbualannya bersama King sebelum ini, iaitu Kaido mengatakan bahawa dia mengetahui siapakah Joy Boy itu, iaitu dia adalah seseorang yang bakal mengalahkan aku, kata Kaido. Momonosuke akhirnya berjaya mendaratkan pulau Onigashima, manakala Luffy akhirnya berjaya menghantar Kaido jatuh jauh ke perut bumi Wano, dan kedua-dua mereka dilihat sangat-sangat kepenatan. Kaido masih berjatuhan, dan di sini kita dapat melihat Kaido perlahan-lahan bertukar dari mod naga ke bentuk asalnya, dan Kaido jatuh ke dalam magma, iaitu sama tempat di mana Big Mom dihantar. Luffy yang berjatuhan segera dikejar Yamato untuk menyambutnya, namun sebaik sahaja Yamato menyambut tubuh Luffy, narrator akhirnya mengungkapkan pemenang bagi pertarungan di atas bumbung Onigashima dimenangi oleh Monkey D. Luffy.
Kemudian muncul Nekomamushi dari bumbung Onigashima dan mengumumkan melalui lubang tersebut, "Dengar sini semua sekali, Luffy telah menghantar Kaido jatuh jauh ke perut bumi." Lalu bergegak gempitalah suasana dari dalam istana Onigashima. Peperangan yang panjang ini akhirnya memihak kepada aliansi Mugiwara Pirates. Inuarashi mengatakan, "Setelah menantikan 20 tahun, akhirnya kita berjaya membalas dendam ke atas kematian Tuan Kozuki Oden. Dan kita dapat melihat wajah-wajah kegembiraan pasukan aliansi Mugiwara Pirates. Maka rasmilah sudah kemenangan mereka dan pemerintahan jajahan rejim ganas dan penuh siksaan dari Kaido akhirnya tamat."